أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما نعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم، وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, betul-betul masyarakat, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu menjadikan kehidupan kita selesa, tuan-tuan, sampai saat ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam keadaan yang boleh dikatakan sihat, walaupun sampai sana sini. Syukur kita masih lagi dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita tengok ayat yang ke-171 juzuk 4 surah Ali Imran. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat 118 kalau ada lah. Kan buku saya dah boleh ikut, saya nak nunggu kan muka surat atau saya dah menginjaniakan 118, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. يستبشرون. Yastabfamati di tengah-tengah perkataan tuan-tuan kan, di tengah bacaan mula-mula perkataan surah. Kita ada bunyi detakkan suara yastabshiruna bi ni'matin minallah. Baris dua di bawah pada tadi bertemu dengan mim. Ini idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Kalau tengok bagi dua tu, dia tidak selari kedudukannya. Bila tak selari tu tak ada temu. Bi ni'matin minallahi wa fadlin, itu lagi idgham ma'al ghunnah satu lagi. Dan kita baca, kalau kita baca huruf dad, kita tuan kena hati-hati sebab orang selalu syukur
mengqalqalahkan huruf dad. Dad bukan huruf qalqalah. Qalah ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Jadi fad ni orang baca bi ni'matin minallahi wa qad. Wa qad tak salah. Wa fad lim wa anna Allah itu idgham ma'al gunnah, sama dengan bi ni'matin minallah. Sebab idgham ma'al gunnah dia ada 4 huruf, ya, waw, mim dan nun. Bila tanwin bagi 2 atau nun mati bertemu dengan salah satu 4 huruf ni, maka dia hukum dia idgham ma'al gunnah. Annallah, semua nun yang bersatu dalam Quran wajibul gunnah, wajib dengung pada 2 rakaat. Wa annallaha la yudhi'u ajr. Ajr ni kalau sughra sama dengan yastabir. Ajral mu'minin. Mu'minin itu man alif disukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Jadi boleh baca, ikutlah nada bacaan kita. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan dia kurang bunyi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sampai ya, mu'minin. Allah Alam. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok pula dari sudut tafsiran. Ayat 171 ini Allah Ta'ala berfirman, maksudnya mereka bersuka cita dengan nikmat Allah dan kurnianya, dan sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Kita tuan-tuan masih lagi membincangkan tentang perihal orang-orang mukmin yang mati syahid dalam peperangan. Minggu sebelum ni kita dah bincang mereka tu suka masuk dalam syurga. Kalau tuan-tuan masih perasan lagi, kita bincang itu ayat orang yang mati syahid ni. Ada ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu juzuk 4. Juzuk 3. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam peperangan tu mati katak je, mati sia-sia. Bal ahya, bahkan mereka sebenarnya hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki. Jadi ayat-ayat ini ada dibahaskan oleh Rasulullah tafsirkan dari hadisnya, di mana ada hadis menyebutkan orang-orang yang mati syahid ni, roh-roh itu dimasukkan ke dalam perut burung yang buat ni hijau, diletakkan dalam kepala burung. Jadi burung ni buat sarang di bawah arash. Setiap kali dia keluar pagi-pagi, dia akan masuk dalam syurga cari makan. Seluruh ni orang mati syahid ni akan nampak keindahan syurga. Sehingga mereka berkata sama-sama sendiri dalam hadis yang panjang, siapa nak beritahu saudara-saudara kita yang hidup kat dunia ni lah, seronok mati syahid ni, kita boleh masuk syurga ni, merayau, tengok keindahan syurga, makan dalam tu. Siapa nak beritahu? Kan? Siapa nak beritahu ni? Masing-masing berbuat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ana uballighuhum ankum. Fa'anzalallahu la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ayat tadi turun. Allah Ta'ala sebut, aku sebagai Tuhan yang akan beritahu mereka tentang kedudukan kamu, kegembiraan yang kamu nikmati. Maka turunlah ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang mati itu mati kata aja tu. Kan? Jadi itu kedudukan. Kita cerita dulu. Orang-orang mati syahid duduk dalam perut burung hijau yang buat sarang di bawah arash. Sehari mereka masuk syurga. Jadi ini sambungan cerita ni. Mereka bersuka cita dengan nikmat Allah dan kurnia. Suka dengan nikmat. Dan sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Kata Ustaz Maksud Hadi di sini, jadi setelah Allah menjelaskan tentang keadaan para syuhada, orang yang mati syahid ni, yang memberi perangsang kesukaan kepada saudara-saudara mereka yang masih hidup di dunia, yang bakal menyusul mereka di belakang,
Maka di sini Allah telah menjelaskan pula bahawasanya para syuhada itu ada bersukacita pula dengan nikmat Allah dan kurnia-Nya. Jadi ayat 170, mereka bersukaria dengan kurnia Allah yang dilimpahkan ke atas mereka dan memberi perangsang kesukaan kepada orang-orang yang belum mati. Atas ada perkataan yastabsyirun, ini orang yang dah mati, orang yang perangsang kepada orang yang masih hidup. Nak cerita seronok yang mati syahid. Ayat nombor 2 ni pula 171 cerita pula kesukaan yang dihadapi oleh orang yang dah mati syahid. Sebab itu tuan-tuan tengok di sini. Jadi kesukaan yang pertama bagi saudara-saudara mereka seperjuangan. Mana kesukaannya maksudnya ayat yang 170 tu. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bersukaria dengan kurnia Allah yang dilimpahkan kepada mereka dan memberi perangsang kesukaan kepada orang-orang yang belum mati. Itu kesukaan yang pertama kepada orang yang belum mati. Allah Ta'ala beri cerita, kawan-kawan yang dah mati syahid ni semua duduk dalam perut burung hijau, masuk dalam syurga tak. Kesukaan yang kedua pada ayat 171 ni terkhas bagi diri mereka, yakni diri orang yang mati syahid. Mereka mendapat nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Innallaha wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Orang yang beriman buat kebajikan, maka dia layak mendapat ganjaran pahala. Sebab kita mengaji, salah satu syarat penerimaan sesuatu amalan ibadah first sekali adalah keimanan kepada Allah. Apa pun amalan kita buat, syarat penerimaan ibadah dalam Islam ni satu, keyakinan, keimanan. Mesti beriman dulu. Satu. Yang kedua, buat mengikut kaedah. Kita buat amalan apa pun ikut kaedah yang Tuhan tentukan. Semayang, cara semayang. Puasa, ada cara, ada etika. Kita apa? Bersedekah, ada kaedah. Bagi bantu orang, ada kaedah. Jadi ikut cara. Ikut cara barulah diterima. Yang ketiga, ikhlas kepada Allah Subhanahu. Buat sesuatu dikarenakan kerana Allah. Jadi 3 syarat. Jadi ayat ini sebut wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Ta'ala tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Orang yang beriman bila dia buat kebaikan, dia layak mendapat ganjaran daripada Allah. Dengan makna sungguh-sungguh beriman lah. Tengok juga macam mana buat kebaikan tu. Kau tak ada adab kemudian keikhlasan di sisi Allah itu benda yang paling penting. Habis ayat 171 tuan. Ayat 172, iaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka, adalah orang-orang yang berbuat ketaatan daripada mereka, lagi takut menyalahi itu mendapat pahala yang besar. Jadi Allah Ta'ala sebut, siapa orang beriman ni yang suka ni kat atas ayat 71 ni. Sambung lagi, iaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka. Allah Ta'ala kata di ayat 71 tu, mereka suka cerita dengan nikmat Tuhan. Dan Allah Ta'ala tak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Apa dia ciri-ciri di antara ciri-ciri orang beriman ni? Iaitu antara ciri-ciri orang beriman disebutkan oleh Allah di sini, iaitu orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka. Walaupun dia luka, dia dalam keadaan kesakitan, diseru oleh Allah untuk sesuatu tujuan, dia akan menyambut seruan. Adalah orang-orang yang berbuat ketaatan daripada mereka, lagi takut menyalahi itu mendapat pahala yang besar. Jadi antara ciri orang beriman ni satu, bila datang seruan Allah, walaupun ketika tu dia sakit, dia luka, dia cedera, dia akan menyahut seruan itu untuk berbuat ketaatan dan takut menyalahi, takut nak ingkar pada arahan Allah ni, sebab nanti takut hilang, mereka tak dapat ganjaran yang besar daripada Allah. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan memenuhi seruan Allah walaupun luka ni? Kebanyakan mufassirin mengatakan adalah Abu Sufyan dan pasukannya. Jadi ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan kisah dalam perang Uhud.
Bila perang Uhud kita faham orang Islam mengalami sedikit kekalahan. Tak macam menang macam perang Badar lah. Nak kalah tu habis pun tak kan. Tapi banyak syahid di kalangan sahabat Nabi 2 orang kan. Jadi kata ahli mufassirin ni, ahli tafsir, mufassirin ni ahli tafsir kebanyakannya, Abu Sufyan dan pasukannya manakala telah beredar dari Uhud dan telah sampai ke Rauha. Rauha nama satu tempat, sebuah tempat yang tidak berapa jauh dari Madinah. Mereka menyesali dan menempelak sesama mereka mengapa mereka tidak dapat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghabiskan semua sekali pasukannya. Mula-mula set pertama orang Islam menang. Dah menanglah set pertama tu. Ada pula pemanah-pemanah 50 orang ni tak dengar cakap Nabi. Sahabat-sahabat ni turun sebab sama-sama nak tolong pungut harta. Sebab sebagai takut kok berlaku macam perang Badar tu, Nabi pernah sebut siapa yang dah ambil tu, dah ambil kotor tu, dia boleh ambil terus. Ada sebagian di Nabi cakap macam tu. Jadi sahabat-sahabat takut Nabi akan buat macam tu lagi. Antara sebabnya mereka turun. Padahal Nabi dah pesan dah, apa pun berlaku jangan turun. Bila turun pemanah 50 orang ni, akhirnya mereka diserang daripada belakang. Tempat strategik tu, pemanah daripada atas ni diambil oleh Khalid Al-Walid dengan tentera ni. Itulah mula set kedua tentera Islam mengalami kekalahan kan. Jadi ramai yang syahid, ramai yang Nabi sendiri pun jatuh dalam lubang ditarik oleh Sayyidina Ali, berdarah dari Nabi, patah gigi Rasulullah itu salah. Tu yang menyesal Abu Sufyan tu, rasa-rasa dah boleh dah bunuh Rasulullah. Sebab ketika Rasulullah dikepung, kita tengok dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tu, tak salah saya ketika itu orang Islam dah bertepian lagi dah, takutan. Yang sekitar Nabi tu dia 10 orang je, menahan asalkan beratus orang Quraisy Mekah gitu. Yang ada kan Nabi kita itu 10 orang lebih kurang. Mereka tetap tak dapat bunuh Rasulullah. Jadi Abu Sufyan bila dia dah balik daripada perang Badar tu, dia menyesal, kenapa orang tak habis yang betul tentera Muhammad itu. Dan timbul dalam hati mereka ura-ura nak datang sebelum menyerang Madinah. Nak seorang Madinah balik. Hal yang demikian telah sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan nak balik dah ke Mekah. Tapi dalam balik tu dia mikir, kita nak menang berapa tak bunuh Tuan Muhammad, habis atau tentera Islam ni. Dia pun fikir balik-baliklah, ajak kawan kita pergi ke Madinah, kita seorang Madinah. Ada dalam hati berkelahi niat macam tu. Nabi dengar, Nabi tahu. Kan Allah Ta'ala bagi bantu Nabi ni. Macam mana Nabi tahu? Wallahualam. Nabi tahu dia sampai ke pengetahuan Nabi. Maka baginda pun berazam hendak keluar dari Madinah untuk menyerang dan mendatangkan kegerunan kepada mereka. Nabi fikir sebelum dia datang ke Madinah, baik kita tunjuk kita berani, kita keluar dulu. Padahal ketika itu baru balik daripada perang Uhud. Sahabat keletihan, lupa-lupa, cara bala, dia main padang kan. Main bola 90 minit pun balik tidur nyonya sakit-sakit atau body. Bukan main bola, berjogging. Kacap jogging, padang sama orang jogging itu. Pensan dia tidur lepas tu. Ini main padang lah kan. Lontung-lontung. Sakit, lotih, kesakitan. Tiba-tiba pagi tu Nabi ajak sahabat-sahabat pergi balik. Dan dalam saya tak tahu pasal dalam cerita, dalam hadis ni Nabi pernah sebut bagi syarat. Siapa yang pernah pergi perang Uhud tadi yang ikut bagi. Yang tak pernah perang jangan ikut. Yang ada perang Uhud tu datang balik. Min, Rasulullah ikut aku. Yang tak perang Uhud tadi tak payah datang sama. Tak payah pergi sama-sama kata Rasulullah. Padahal tu sakit-sakit tu. Diserunya lah sahabat-sahabatnya untuk menyiapkan satu pasukan. Padahal mereka masih lagi mengalami luka-luka yang diperoleh dalam peperangan Uhud tempoh hari. Dan baginda hanya membenarkan orang-orang yang akan pergi itu orang-orang yang telah ikut dalam perang Uhud dahulu. Kalau ikut dalam tafsir Azhar tu, seolah-olah dia bukan sampai 1 hari 2 hari. Balik itu nak pergi perang balik. Mana baru pernah balik perang, nak pergi tak perang balik semua. Maka sungguh pun mereka sedang mengidap sakit dan luka-luka. Oleh kerana seruan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, mereka penuhi juga seruan itu dengan rela dan dengan hati yang tulus ikhlas. Sakit-sakit tuan-tuan, sahabat pergi juga.
Waktu turun ayat alladzina istajabu lillahi war rasul, orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat dukur. Pergi perang enggak? Sebab Allah Ta'ala yang seru, Rasulnya yang seru, maka mereka menyambut seruan dengan penuh ikhlas. Hanya orang-orang yang uzur dan berhalangan saja yang tidak ikut. Itu pun sesudah mendapat keizinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya telah keluar dari Madinah. Bila sampai ke tempat yang bernama Hamra'ul Asad, Allah telah menurunkan perasaan gerun dan bersangatan ke dalam hati pasukan Abu Sufyan. Lalu beredarlah mereka ke Makkah. Jadi Abu Sufyan ni, dia nak sampai nak pergi ke Madinah, nak serang Madinah balik ni, nak serang tentera Islam. Sampai di Hamra'ul Asad, Nabi sampai situ, Allah Ta'ala letakkan kegerunan dalam hati orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufar Quraisy Mekah pada ketika itu. Jadi Abu Sufyan dah berborek nak orang ini pun balik ke Mekah, tak jadi perang. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa orang-orang yang berbuat kebaikan dengan mengerjakan ketaatan serta takut kepada Allah, tidak menyalahinya, mereka akan mendapat pahala yang amat besar, iaitu syukur. Tidak menyalahinya maksudnya tidak mengingkari seruan Allah, tidak mengabaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sakit pergi juga. Ini tuan-tuan, bila kita tengok, kita tak sampai dengan zaman Nabi ni, kan kita boleh bayangkanlah orang-orang roti-roti bagi kalau boleh bagi. Kenapa Allah Ta'ala suruh? Maknanya besarnya apa tu? Semangat. Baru kita fikir begitu dah. Kita dah pergi jalan jauh-jauh ni, bayang kita mandu kereta, sampai rumah dah, tu minyak rumah abang. Tak ada duit nyamuk ataupun tak ada ni lah, bulu tak ada nak pergi dalam ni lah, latih lah bulu dah ni pergi. Itu kita naik kereta tu, bukan pergi program tu lah. Boleh kata itu pun ada tolongan. Latih tu lah, duduk dalam kereta tu latih, kita duduk tu. Tolong budak ni pergi. Tu. Bukan mau balik orang tu, mau balik PD. Berkelah pergi pantai, makan-makan situ. Sampai rumah. Pergi padai jadi dia orang tu. Tapi kalau jadi dia senyap, kalau jadi start kereta. Latih yang tolong budak ni pergi, tak ada bang nak pergi. Pasti. Ini tu bayang orang dalam grup orang berdarah nak pergi orang balik tu. Kita boleh bayang. Sahabat pergi walaupun dalam keadaan sakit. Jadi kadang-kadang kita jadi malu pula kan. Hari zaman ni seruan Allah tu bukan dalam bentuk perangan. Dia bagi kita surat tak mati, tak surau. Kaki juga tak pun sikit, tak pek kita bayar. Kadang tu lama kan, tak pek kita bayar. Banyak kelemahan tu, yang kita kena tengok sama-sama balik kan. Kadang-kadang tu kita sakit sikit-sikit dia tak rapih. Kita pergi lah kita iman orang akhir zaman ni macam kulit bawang. Itu semua ni sama setara je tuan kan. Ada masa kita kuat, ada masa tak kuat kan. Sebab tu kita tengok balik kadang-kadang. Sebab itulah tak dapat kita nak ke masjid, tak dapat kita nak ke surau. Padahal kita bukan orang berapa pun terpelontang tu. Makan konyang goda pasal buat orang tak apalah abang lambil lah Aisyah ni biarlah lawan sembahyang kemudian kita kadang konyang sebab apa? Bukan sebab program pun. Dan kita bandingkan, bezakan dengan sahabat-sahabat Nabi. Besarnya keimanan yang ada dalam diri para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu bila kita baca macam ni, seruan Allah Ta'ala bukan dalam bentuk perangan kita. Ada banyak seruan-seruan Allah, bukan dalam bentuk perangan. Banyak benda-benda lain yang Allah Ta'ala suruh kita. Kadang kita tak dapat nak buat. Yang paling jelasnya solat. Allah Ta'ala suruh kita. Dengar Allah Akbar tak ada. Kadang-kadang kita duduk kat kampung kita, hari kita nampak budak anak yatim susah. Seruan orang kita nampak perasaan tu. Nak tak kita bantu dia? Kan? Kalau kita boleh bantu tu, sebenarnya seruan tu dah lama dah. Nabi suruh kita bantu sama golongan armalah, ibu tunggal yang tak ada pekerjaan, anak-anak yatim, orang susah. Kadang jiran kita sebelah rumah tak perasan kan. Ini semua seruan-seruan dah lama berkumandang lah. Kita
kita pun faham sama ke arah kebaikan, pun kita tak dapat buat banyak. Bukan suruh pergi perang, kita tak mampu untuk buat tuan, itulah standard lah keimanan kita kepada Allah kan. Memang akhir zaman ni kita jauh lah nak bezakan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, walau macam mana pun, yang penting kita mesti ada niat dalam diri kita untuk perbaiki diri kita. Mudah-mudahan bila kita ada niat itu, Allah Ta'ala bantu dalam setiap gerak geri kita, tindak tanduk kita. Niat baik kita nak ibadah, nak beramal, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka ruang untuk kita beribadah dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan. Allahumma amin. Jadi Nabi mereka pergi juga berjuang walaupun sakit. Itu ayat 172. Ayat 172. Kemudian pada ayat 173, telah berkata orang-orang kepada mereka itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah berkumpul untuk memerangi kamu, maka takutlah kamu kepada mereka, maka semakin bertambahlah iman mereka. Dan mereka katakan, cukuplah Allah memelihara kami, dan dialah sebaik-baik pemimpin. Disebutkan dalam ayat 173 ni, ada orang telah berkata kepada mereka, yakni golongan ikut-ikut Nabi ni, orang-orang yang beriman ni, sesungguhnya orang kafir telah berkumpul untuk memerangi kamu. Nak beritahu kamu semua ni, orang kafir dah berkumpul dah, ramai dia orang ni nak perang kau. Yang main orang kafir ramai. Ada orang, suara-suara yang menakutkan. Maka takutlah kamu kepada mereka. Da'iyah, jangan pergi perang wahai orang Islam. Kau sikit, dia ramai, dia kuat tu, kan mati semua orang. Ada cakap-cakap macam ni yang tujuannya nak menakutkan orang beriman supaya tak berperang bersama Nabi. Maka semakin bertambahlah iman mereka. Bukan takut orang beriman ni, bahkan makin bersemangat. Makin bersemangat. Dan mereka katakan, cukuplah Allah memelihara kami, dan dialah sebaik-baik pemimpin. Wa qalu, bila mereka ditakutkan, mereka sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pemimpin. Tak ada takut dah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau tuan perasan, hasbunallahu wa ni'mal wakil ni atuk-atuk saya dulu, orang yang orang tua lama ni selalu dia buat hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebenarnya ada hadis tuan-tuan. Dalam hadis Nabi disebut, idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika kamu sedang berada dalam suatu perkara besar, perkara besar, ketakutan ke apa, cuak tak apa, maka bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dia adalah sebaik-baik pemimpin. Kan? Jadi bila kita takut, kita rasa sosak, kita rasa tak apa selesa, tak aman, maka zikir inilah yang kita kena selalu buat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi ajar, kalau kamu duduk dalam satu perkara besar, ketakutan, tak apa sesuatu aman, ragu-ragu, risau, bimbang sebagainya, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Ayat ini mempunyai hubungan dengan ayat yang sebelumnya, kerana maksud allazina di sini iaitu mereka yang telah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dan an-nas di sini iaitu orang yang berkata kepada mereka itu. Dan orang ini setengah mufassirin mengatakan ialah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i beserta orang-orang yang menyetujuinya untuk menyiarkan kata-katanya yang berbunyi begini, sesungguhnya Abu Sufyan dan penyokongnya telah mengumpulkan pasukan mereka untuk memerangi kamu. Takutlah kamu kepada mereka, dan janganlah kamu keluar melawan, kerana kamu tidak akan berdaya melawan mereka. Jadi tuan-tuan, ayat 173 ni ada kaitan dengan ayat 172. Dalam tafsir Muni kata, ayat 172 tu iaitu menerangkan tentang Nabi keluar, lepas balik Nabi keluar balik. Tapi sebelum tu, masa orang-orang musyrik Mekah nak balik, orang-orang yang tak boleh menang, dia pernah
berkata kepada Rasulullah, mencabar Nabi, kalau kau berani Muhammad, kita jumpa lagi tahun depan ke Badar. Rasulullah kata boleh. Anytime, tak ada Rasulullah sebut anytime tu. Lama dia sebut bila kau nak, masa bila kau nak, kau cakap je, dia datang. Abu Sufyan tetap jumpa tahun depan ke Badar. Ke kawasan Badar tu jumpa. Rasulullah kata terset ke Badar. So yang datanglah. Jadi ada dua. Ayat 172 ni cerita tentang orang yang keluar, lepas balik keluar, lepas balik orang keluar balik. Dia tak si Hamka cakap macam tu. Dia balik orang ni, kalau dia ni pergi keluar balik sebab dengar orang musyrik nak balik. Tapi sebelum balik orang musyrik ke Mekah tu dia dah cabar Nabi. Jadi ayat 173 ni menceritakan tentang peperangan yang mereka dah sama setujui untuk tahun depan. Bukan yang berlaku pada malam peperangan. Tuan-tuan tengok, ada cerita kat sini. Jadi orang yang menakut-nakutkan orang beriman ni, nama dia adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Asjani. Dia yang buat cerita ni. Sebab apa? Kita ringkas cerita ni sebab insya-Allah masukkan. Nu'aim bin Mas'ud al-Asjani ni dia pergi Mekah. Dia cerita kat sini. Sebelum kita tengok tuan, adalah Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah telah meriwayatkan bahawa ayat 173 ini diturunkan dalam peristiwa Badar kecil. Bukan Badar besar yang menang tu, ini Badar kecil, iaitu perang Ghazwatul Badris Sughra. Ini peperangan yang Nabi dah janji dengan Abu Sufyan. Iaitu Abu Sufyan ketika meninggalkan Uhud telah berkata, wahai Muhammad, kalau kau mahu lain musim kita akan bertemu lagi di Badar. Jawab Nabi, itu antara kami dengan kau, insya-Allah. Ini terjemahannya tu ada. Dan Nabi kata, "Okey, mana kau nak jumpa? Kita set tempat lah. Banyak dah suami kau, datang ke Badar. Badar Sughra. Dia cakap nak jumpa ke perang Badar, tapi lepas tu dia pusing balik Badar tu. Nak perang Nabi. Itu ayat 172 cerita. Nabi pun pergi balik. Dengar orang Abu Sufyan berpusing balik. Tadi kata nak perang masa Badar, ni pusing balik malam tu. Nabi pergi malam tu juga. Itu ayat 172. Ayat 173 cerita perang Badar Sughra ni yang dijanji musim depan. Jadi cerita kan, Nu'aim bin Mas'ud ni dia pergi mengerjakan umrah. Dia pergi umrah, ada orang Islam tu. Nu'aim ni dia pergi umrah, pergi ke Mekah, jumpa Abu Sufyan. Saya ringkas itu tuan baca panjang tu kan. Dia jumpa Abu Sufyan. Bila dia jumpa Abu Sufyan bercerita lah. Saya terkawal dia kan. Tak ada sebut terkawal. Dah jadi dengan Muhammad, nak berperang ke Badar Sughra. Ini masalahnya cuak lah rasa dia. Sebab masih tu musim panik. Musim panik. Musim panik, macam mana nak perang kata dia. Dia jumpa ni. Masalah dah janji dengan Muhammad, kau tak datang kan? Tunggulah tanduk Muhammad makin handal lah. Nampaklah dia kuat nampaklah kita ni penakut. Jadi saya tak nampak, tak nak lah tunjuk ke Muhammad kita ni penakut. Kita nak takut dengan dia, kita ada takut. Abu Sufyan cerita macam-macam Nu'aim ni. Jadi masa tu musim kemarau. Jadi musim kemarau, orang dulu orang kan bola-bola dia siap bawa untung, bawa kobau semua nak semua ni nak makan orang. Dia kalau sekarang ni orang sekali sehari habis bumbang habis sekali tiba. Itu nak bunuh orang seorang, nak bagi mati seorang tu agak memang dia setengah jam dan masing-masing dia pakai selang gayung, dia pun tak Cina kan, dia topengnya dia topeng main topeng tak habis. Mana dia kalau itu kan setengah jam bawa mati seorang. Kalau datang 1000 orang, 50 orang pun nak bagi mati seorang susah. Jadi orang tu berlama-lama. Dia orang dulu orang dia akan bawa makanan semua. Untuk apa semua untuk disembelih, bunuh sembelih. Kalau orang lama sembelih untuk makanan dan bekalan makanan. Masalahnya musim tu musim kemarau. Lembu, kambing semua tak keluar susu. Macam mana kita nak pergi orang kan, air tak ada, nak minum, nak makan lagi, binatang ternak semua kurui. Jadi fikir-fikir balik, Abu Sufyan ni jumpa Abu Nu'aim ni, dia upah. Nak tak Abu Nu'aim, kau pergi Madinah, kau ragu-ragu kan orang Madinah, kau tak takut dengan dia. Dia upah kau 10 ekor unta. 10 ekor unta bagi dia Abu Sufyan.
Mana ikut zaman sekarang 10 buah Mercedes. Unta ni dalam ayat Quran sebut unta ni lambang kekayaan orang Arab. Siapa banyak unta banyak dah kurma tu orang kaya tu. Dia sebut unta 10 ekor itu apa cik-cik. Macam saya bagi kau 10 buah Mercedes. Kau nak tak? Siapa tak nak? Nu'im pun padahal dia pun umrah tu. Dia balik, dia pun masuk Al-Jawab. Kan? Dia sampai ke orang Islam. Kan? Dia kata kepada orang Islam, Abu Sufyan ni dah apa ni? Dah berkumpul lah ramai-ramai orang musyrik Mekah ni nak berperang dengan kau. Jadi janganlah kau pergi. Kalau siapa pergi, kata dia, demi Allah, tidak seorang pun dari kamu yang akan selamat melepaskan diri. Kau pergi juga, pergilah kau. Tak ramai lah orang Mekah ni. Padahal tak tahu, Abu Sufyan takut. Kalau kau datang juga kepada Rasulullah ni, tak ada seorang pun yang boleh melepaskan diri. Itulah maksud ayat. Telah berkata orang-orang kepada mereka itu, sesungguhnya orang-orang kafir telah berkumpul untuk merangi kamu. Perkataan ini adalah perkataan Nu'aim al-Ashjari, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashjari. Dia ambil upah daripada Abu Sufyan untuk menakut-nakutkan orang Islam. Kita kalau takut kan kita lari. Ini tak. Bila kita takut kan orang Islam dia waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada Allah Ta'ala yang akan melindungi kami. Ramai kau sikit tu, sehingga kita jumpa nanti Nabi sebut, aku akan keluar walaupun aku seorang. Sebab aku dah janji orang dengan Abu Sufyan, kau tak nak ikut dia, aku seorang aku keluar juga, kata Rasulullah. Kata-kata di ayat Nu'aim tersebut termakan juga oleh mereka. Maka Rasulullah pun berkata, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, aku akan keluar juga walaupun seorang diri. Jadi Allah Ta'ala cerita ni untuk orang-orang yang pergi bersama dengan Rasulullah. Padahal ramai juga di kalangan sahabat Nabi ketika itu yang tak pergi keluar. Kan? Baru tahun lepas puan ni tahunnya. Itu musim kemarau pula. Kan? Macam tu pun Nabi boleh bawa keluar bersama Nabi 70 orang penunggang sambil berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah memelihara kami dan dialah sebaik-baik pemimpin. Tonton tengok YouTube kan, ada orang Arab kan kita orang selalu kita disedia bumi kuat kan, 7.8 skala Richter memang roboh kan. 7.8 saya ke Mesir tu 2 ke 3 kan, itu dah satu bagian bangunan saya dah. Duduk apalah roga ni kan. Bilik kita waktu-waktu buka tingkap masjid. Saya memang rumah saya bilik saya sewa tu kan betul-betul masjidnya ketuanya masjid. Dia jalan kecil, jalan kampung. Buka kaki tu. Saya ingat kawan sebelah dindingnya. Kaki dinding tu cermin dia. Saya pun keluar, kawan saya keluar. Saya kopar dia. Nak guraunya kasar. Kau gagah dinding sampai bergogah kaki saya pula. Tak ada dia gagah dinding kau dah kata dia. Keluar seorang ni Aris. Budak Kelantan. Tadi budak Kelantan. Kau gagah ni. Siapa nak gagah rumah? Saya pun tengok. Macam tu lah. Menawar tu. Itu baru 2 poin berapa kan. Macam ada orang rasa beribu masjid tu, dia berjalan, jadi bergorak-gorak dalam menawar tu. Saya tengok, apa pula menawar tu? Member suara tu, zilzal tadi. Zilzal ni mana gempa bumi lah. Zilzal je. Saya tinggal dua, zam-zam dah bawah dah. Hilang selipar, tak ada tanggung mata tanggung tu 7 jadi 1 ke. Zup. 2 kali langkah ke bawah. Ada orang Arab tu dia baling dengan TV. Saya kan dia nak selamatkan TV je lah. Sebab dia tinggal 2 pun nak selamat TV. Berasa dia akan Abu Boli dalam kotak. Dia bagai. Padahal tak hubung bangunan tu. TV tu bagai. Dia keluar bulu gigi dia punya, bulu gigi dia keluar pakai baju tidur. Kita pun tak ada pandang ada tu. Baju tidur pun keluar. Dia tak sadar dia keluar tu. Semua je lari duduk ke tanah lapang lah kan. Risau. Yang ni 7.8 tuan. Baru ni sahabat-sahabat kita hantar daripada Mesir. Tak tahulah yang dia ambil daripada mana. Video dia dalam YouTube dia banyak tengok sahabat-sahabat kita. Walaupun kena kumpul yang serius yang disebut Alhamdulillah ni. Sambil bilang itu Alhamdulillah, Alhamdulillah dia selamat. Walaupun anak yang meninggal. Ada satu video petang ni saya tengok. Anak yang habis, anak yang meninggal. Si meninggal ni ada seorang dalam bumi tu. Dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah juga. Sebab dia masih lagi selamat. Masih lagi Alhamdulillah tu. Tak ada lah kenapa ya Allah. Kenapa lah kau ambil rumah aku. Apa tak ambil aku sekali. Tak ada mengarut macam tu. Video kita dapat lah. Masya Allah kan keimanan. Sambil menangis tu dia masih lagi bersyukur. Kan.
sebut hasbunallah. Banyak video-video macam tu kan. Memang kita tengok pun cukup terkesan. Yang di Turki tu tadi dah semalam kita tengok berapa ribu lebih yang meninggal, 15,000 tu cedera. Kali ni makin tambah. Kita selamat tuan-tuan, kita tak ada gempa bumi sini. Kalau gempa pun rumah kita rotak-rotak, rumah tu rumah papan dia salah. Jadi bukan batu, tak ada rasa apa-apa pun kan. Tak ada rasa apa-apa pun kita selamat tuan. Tapi belah sana kita tengok Masya Allah. Saya berfungsi 2 kali. Satu tu teruk lah, yang kedua tu saya rasa sendirilah, memang takutlah. Kita duduk di tengah jalan tu, kita akan jadi pening sebab bumi tu macam tu kan. Kita pun takut terbalah masuk dalam tu pula kan. Mikir kecil-kecil tengok bumi terbalah masuk dalam tu. Tengok batu tu kan terbalah jalan di belakang. Kalau mikir tak pergi mana-mana, susah tuan kan. Kita alhamdulillah syukur di Malaysia ni kita selamat kan. Walaupun satu negara kita banjir, pantai timur kita duduk pantai barat, kita tak banjir. Elok kita kan. Sebab itulah bila macam ni tuan, ada seruan derma kepada bangsa-bangsa Syria tu, kita cari-cari lah kan. Kita dulu tak banyak pun, ada lagi tu sampai. Mudah-mudahan mengingatkan beban kan. Kita banyak sekali orang buka kan derma untuk Syria, bangsa di Syria dengan di Turki. Itu kita sama-sama dengan masing-masing Allah. Dan jadi ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi. Walaupun 70 orang pergi dan oranglah mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai dekat Badar Sughra tu, tempat janji gitu, Nabi di situ 8 hari. Abu Sufyan tak nampak batang hidung. Nabi pergi 70 orang ya. Abu Sufyan tak datang. 8 hari Nabi menunggu Abu Sufyan, tetapi tidak seorang pun datang. Sebab Abu Sufyan telah pulang lebih dahulu menuju ke Makkah bersama-sama pasukan yang berjumlah 1,000 orang. 1,000 pergi dah 70 dah kompong-kompong dah rasa boleh kanyang 70 orang. Tapi dia dah Allah Ta'ala dah letakkan dalam hati mereka ketakutan. Dia tak nak pergi perang musim kemarau. Orang-orang Makkah telah menamakan pasukan itu pasukan sawit. Kerana orang-orang mengatakan mereka, kamu keluar cuma hendak minum sawit. Sawit maksudnya makanan. Roti goreng cecah dengan ni. Roti galinia cecah dengan sup kambing tu, sup lembu tu. Tak tu. Tak cakap tu boleh kan. Roti cecah dengan sup. Jadi orang-orang pasukan tu pergi balik. Tak jadi orang pun takut kan. Lepas tu pun sampai Mekah, orang Mekah kata ini pasukan ni kita nama pasukan sawit lah. Orang pergi nak semata-mata nak makan sup je. Duduk banyak makan sup, cecah-cecah balik. Kau orang pun mana orang je lah. Ibu semangat nak pergi orang. Pergi terang sup di situ. Balik. Rasulullah duduk 8 hari di Badar. Orang musyrik mungkin dia keluar semacam, dia takut, dia masak sembelih untuk seekor makan ke ramai 1,000 orang tu 2-3 ekor. Cocah dengan roti galinia balik. Itu orang kata nak orang apa? Ada Muhammad di situ longan lagi, tak balik-balik. Kau dah balik. Langsung bola-bolaan. Ini pasukan sawit ni. Terlepas tu sawit. Mana kumpulan sup. Kan? Makan teraga, bagi teraga. Jangan kalau nak teraga tak payah buat sini ambil teraga. Betul pula kan. Selama 8 hari itu Rasulullah tak jadi orang lah. Rasulullah pergi tu bawa barang-barang dagangan semua. Sebab musim orang akan datang kepada dia untuk menyegor. Nabi tunggu-tunggu tak datang. Nabi pun tak datang. Nabi ambil peluang berniaga. Di Badar tu mereka telah berpeluang menemui musim pasaran. Dan kerana mereka ada membawa dagangan diperdagangkannya di sana, lauk-lauk dan buah-buah kismis, makanan-makanan yang buat mungkin orang lama ni tak jadi orang. Nabi pun jual di Badar tu. Kalau kita pergi kan, tempat macam pasar lah. Orang menyegor semua kumpul gitu. Macam pasar malam lah. Kita pasar malam kan. Musim tu musim pasaran dah tunggu sampai orang-orang luar datang menyegor kat Badar tu. Tak ada tentera Abu Sufyan. Orang Islam pun menyagokan barang yang dibawa, lauk-lauk, buah kismis. Sehingga mereka dapat untung. Yang berharga sedirham menjadi 2 dirham. Sing marau. Lalu pulanglah mereka ke Madinah dengan selamat tanpa mendapat apa-apa bahaya dan membawa pula keuntungan. Jadi bawa pula keuntungan.
Jadi tuan-tuan, akhirnya saya baca satu hadis. Tadi saya baca buku ada kat sini. Iza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jika kamu berada dalam kesulitan yang besar, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian daripada Syaddad bin Aus kata Rasulullah SAW, hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanu kulli khair. Artinya bacaan wirid hasbunallahu wa ni'mal wakil menenteramkan tiap-tiap orang yang takut. Waktu dulu tuan-tuan, saya ingat ni Datuk saya dulu kan dia dalam tarikat ni dia banyak hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia takut ni bukan takut musuh nak orang, takut orang pokah di sini, takut faham dia imam, tak ada, takut macam-macam. Antaranya takut, mungkin takut orang itu takut dia tak ada sumber pendapatan, dia betul-betul 2 ekar yang botak. Tapi 2 ekar botak tu dia boleh makan, boleh support cucu yang belajar. 2 ekar, kita 10 ekar pun kira-kira. Orang dulu 2 ekar ya, datang cucu dia tak kira, macam saya sebut dulu. Dia tak keluar semangkuk biskut tu, 1 tin. Kau makan jangan curi je, habis untuk beli baru dia. Padahal kau tahan 2 ekar ya. Kita ni 8 ekar tuan. Saya ingat dengan Tok saya masa ni, kau nak makan apa pun, kau cakap je. Biskut. Dulu masa tu biskut butang kan, butang yang dia ada gula tu. Dia bukan sikit-sikit. Sotin tu lah. Kalau habis tu, habis tu pipi kau dah. Kau jangan curi dah. Kau nak, kau cakap je waktu beli. Aiskrim, pipi beli aiskrim pula. Kau tahan 2 ekar. Pergi motong, sini ke kerokan, tuan tu tak nak jumpa motong pukul 9. Atuk saya keluar pukul 9. Lepas tu pergi tok lambat dah tengah hari dia. Botang nak koreng, tak ada dah. Rezeki Tuhan bumi. Kau botang tu tadi. Dia hotel green dengan terani dah tuan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya ingat tuan, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu orang tu dulu kata mengundang rezeki kan. Sebab pada Latif tu, mana Tuhan yang maha lembut, maha penyayang, maha peliharaan dalam Latif tu. Sebab tu guru tu dulu sebut ya Latif ni kalau baca buku kali memang dia mengundang rezeki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni menghilangkan rasa susah hati kita, risau kita, macam mana nak buat ni. Anak masuk universiti, saman tak bayar. Macam kan dah. Itu semua ni bila kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni, insya-Allah Nabi yang sebut, bukan saya sebut, insya-Allah kita akan jadi lebih tenteram. Sehingga tuan-tuan cukup dalam sepadan tu. Untuk malam ni mudah-mudahan ada kebaikan yang pertemuan kita, dan mudah-mudahan yang sikit-sikit kita dapat ni tuan-tuan kita amankanlah. Bersama-sama mana yang kita mampu untuk amalkan. Sehingga sudah sampai sini tuan, ampun, mohon maaf kalau ada kesilapan dalam tutur kata. Mudah-mudahan kita semua kita bertawasul lah dengan apa kita buat dengan majlis ilmu ni. Mudah-mudahan dengan sebab kita datang ke majlis ilmu ni, Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketenangan dalam kehidupan dunia kita, dan juga ketenangan di kehidupan akhirat kita. Dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah, rezeki yang berkat, mudah-mudahan kita hidup bahagia atas muka bumi ini. Segala usaha perancangan kita ditundukkan oleh Allah dengan kejayaan. Kalau diujinya kita, diberikan kita hati yang sabar, dan insya-Allah jalan keluar untuk semua masalah. Mudah-mudahan. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya buat. Kok ada orang? Hari ni 10 bulan 2 tuan ya? Tak ada, kita buat jika sini. Tak ada tuan ya? Kita buat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa 'hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya 'alim, Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.